Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Pada minggu ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3. Tajuknya ibadah, sunat ab'ad dan sunat hayat. Sila buka muka surat 92. Standard pembelajaran 4.3.1 menyatakan pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat. 4.3.2 menerangkan perkara-perkara sunat ab'ad dan sunat hayat. Objektif pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan pengertian sunat ab'ad dan sunat hayat dengan betul. 2. Murid dapat menerangkan 4 daripada perkara sunat ab'ad dan sunat hayat dengan betul. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks kamu muka surat 92. Kita akan belajar unit 3, tajuknya sunat ab'ad dan hayat. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita dengar perbualan antara Ustaz bersama dengan Luqman. Ustaz berkata, "Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman?" "Maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut." Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Baiklah, sila lihat muka surat 93. Perkara sunat dalam solat. Ada dua bahagian ataupun dua jenis, iaitu satu sunat ab'ad, yang kedua sunat hayat. Apa dia sunat ab'ad dan sunat hayat? Kita akan belajar sebentar saja lagi. Baiklah murid-murid, mari ikut baca sama-sama. Sunat ab'ad, amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa kunut. Apa itu sunat hayat? Mari kita baca sama-sama. Sunat hayat, amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa iftitah. Perkara sunat ab'ad yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Perkara sunat ab'ad yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Contoh bacaan, Allahumma salli ala Muhammad. Perkara sunat ab'ad yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Contoh, wa ala ali Muhammad. Perkara sunat ab'ad yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Perkara sunat ab'ad yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Perkara sunat ab'ad yang keenam, bersalawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Seterusnya, mari kita belajar perkara sunat hayat, segi perbuatan.
Pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Perkara sunat hayat perbuatan yang kedua ialah meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Perkara sunat hayat perbuatan yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Perkara sunat hayat perbuatan yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Duduk iftirash. Iftirash, duduk dengan kaki kiri di bawah kaki kanan dalam keadaan telapak kaki kanan ditegakkan. Contoh, ketika duduk di antara dua sujud dan duduk membaca tahiyat awal. Duduk tawarruk. Tawarruk, meletakkan punggung di atas lantai manakala kaki kiri dilipatkan dan hujungnya berada di bawah lengkungan kaki kanan. Tapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Contoh, ketika duduk membaca tahiyat akhir. Perkara sunat hayat perbuatan yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Perkara sunat hayat perbuatan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Baiklah murid-murid, aktiviti kita yang seterusnya, sila buka buku aktiviti muka surat 90. Kamu dikenaki tulis jawapan yang betul bagi pengertian sunat ab'ad dan pengertian sunat hayat. Sila cari jawapan yang diberi di atas. Aktiviti yang kedua, sila buka buku aktiviti muka surat 91. Latihan yang kedua, tulis perkara sunat ab'ad berdasarkan gambar. Baiklah murid-murid, tadi kita dah belajar tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Ustaz harap kamu semua tahu dan faham apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi, sekian, terima kasih, selamat belajar.